Selamat tengah malam kepada pendengar Misteri Jam 12. Pengalaman yang pertama ingin saya kongsi dengan anda, saudara. Ini adalah kiriman daripada Mat No. Beliau ingin berkongsi sesuatu yang katanya di sini adalah satu pengalaman dan juga pengajaran bagi beliau. Beliau ni sering pulang lewat malam. Mat No seorang yang suka keluar dan akan pulang sampai rumah ada kalanya pukul 1 pagi, kadang-kadang pukul 3 pagi baru sampai rumah. Waktu itu saya memang tidak ingat Casey tentang balik awal, tidur awal, kerana saya ni tidak bekerja, tidak bertugas. Duit-duit semua mak dengan bapa yang kasih. Bukan nak cakap saya ni dari family yang berada kaya raya, tidak. Tapi adalah kelebihan. Dan ketika usia saya pada waktu itu 19 tahun, saya masih belum lagi menjalani perkhidmatan negara. Belum lagi. Jadi saya tidak sekolah, saya tidak bekerja, saya tidak menjalani perkhidmatan negara. Saya ada lesen motor dan saya ada motosikal. Itu adalah satu situasi yang memang baik untuk saya. Tak payah kerja, mak bapak kasih duit. Kemudian ada lesen motor, mak bapak tolong belikan. Keluar sesuka hati keluar. Balik lewat malam, balik ke rumah. Selepas kejadian ini, ia merubah hidup saya, merubah persepsi diri saya, dan saya alhamdulillah sekarang ini lebih baik daripada mungkin waktu kejadian ini berlaku. Ada kalanya saya akan keluar lipat dengan kawan-kawan, duduk dekat kedai kopi, kita berbual-bual, kita akan bercakap, makan, minum. Ada kalanya juga kita akan keluar berjalan-jalan meronda-ronda dengan motosikal. Antara teman-teman saya mempunyai motosikal dan beberapa orang teman saya yang lain juga ada motosikal. Ada yang sekadar membonceng motosikal teman-teman termasuk motosikal saya. Pada satu malam, saya dengan teman wanita saya, dengan beberapa lagi rakan-rakan, lebih kurang dalam 4 buah motosikal. 3 motosikal ada pemboncengnya, seorang lagi tidak ada pembonceng. Jadi 4 motosikal, 4 penunggang, 3 pembonceng. Selepas kami makan malam, iaitu late night supper, selepas jam 11 lebih malam, saya telefon sarankan, jom lah kita adventure malam-malam. Perkara ni sebenarnya dah selalu kita buat. Dah selalu. Jadi teman-teman saya pun kata, okey lah, dah lama kita tak pergi adventure waktu malam menunggang motosikal. Kami telah pun menunggang motosikal beramai-ramai, dan tempat yang pertama kami kunjungi adalah tapak tanah perkuburan Pusara Abadi. Bayangkan Casey, kita masuk dalam Pusara Abadi, melepasi kawasan perumahan. Itu merupakan hostel ataupun quarters pekerja-pekerja asing yang bekerja di Singapura. Dekat tepi kubur tu kalau masuk, nampak bangunan yang dimaksudkan. Kita masuk lebih dalam, lebih jauh, lebih sunyi, lebih gelap, lebih seram. Bila dah sampai di laluan paling hujung, kat tempat kawasan kubur-kubur baru isi, banyak liang lahat dah dikorek, tapi belum ada isinya. Ada juga yang baru ditanam, ada juga yang dalam proses nak dikorek. Jadi dekat kawasan tu, kita dah sampai dekat hujung tapak tanah perkuburan Abadi. Saya katakan pada pembonceng-pembonceng yang ada, korang tiga-tiga turun. Kita yang naik motosikal, kita pergi hujung, korang jalan satu persatu. Siapa dapat jalan, siapa berani buat, aku kasih korang $50. Macam sekarang juga aku jatuhkan duit, kata saya dengan bangga kepada para pembonceng.
Kemudian salah seorang dari teman saya, tak adil lah, tak fair lah. Takkan diorang je sih, kita yang penat riding, kita pun nak apa. Okey, kau nak Jadi akhirnya yang berani cuma 2 orang. Seorang lelaki, seorang perempuan. Yang berani seorang lelaki itu dengan seorang perempuan. Mereka berdua-dua, satu penunggang motosikal yang lain, satu pembonceng motosikal yang lain. Kemudian saya kata, engkau tak boleh lah. Kalau kawan saya satu ni ambil bahagian, siapa yang nak tunggang motosikal dia sampai ujung? Ya tak juga. Tak apalah, lain kali nanti kita buat. Okey. Jadi akhirnya tinggal seorang budak perempuan ni. Oleh kerana tidak ada orang yang nak menunggang motosikal budak lelaki ni, kawan saya, kita tinggalkan seorang budak perempuan. Namanya Mimi. Mimi berada dekat kawasan yang kita tinggalkan dia. Jadi kita tunggang motosikal ujung sampai jauh. Jauh sangat. Jarak lebih kurang, kalau boleh saya kira pada waktu itu, dalam 100 meter jauh dari kita. Bila dah sampai ujung, dah jauh, dah sunyi, dah sepi, Mimi baru akan bergerak jalan. Jalan sampai dekat mana dia jumpa kita, $50 akan saya berikan kepada Mimi. Jadi dah sampai, kita pun tunggu Mimi nak datang. Bayangkan pendengar Ria 897. Lambat betul lah Mimi ni. Hei, dia jalan ke dia merangkak? Lama sih. Itulah. Dah 10 minit ni. Takkan 10 minit jalan. Kalau aku rasa 5 minit, aku dah nampak batang hidung dia. Tak apa-apa. Kita kasih lagi 5 minit. Kata saya pada kawan-kawan. Okey. 5 minit 5 minit. Tunggu. Tak timbul-timbul lah budak Mimi. Sekarang masalahnya, kita tak ada cara nak kontak Mimi. Telefon, handbag, semua pada kawan saya. Mimi jalan selai sepinggang. Tidak ada apa-apa pada dirinya. Jadi, selepas hampir 15 minit kami menunggu, kita tak jumpa Mimi. Jom aku tak sedap hati kata kawan saya. Kita pun tunggang motosikal. Kita patah balik laluan yang sepatutnya Mimi jalan. Alangkah terperanjatnya, dari tempat kami tunggu Mimi, kami patah balik tempat mana kami tinggalkan Mimi. Mimi tidak lagi kelihatan. Biar betul. Mimi mana Mimi? Takkan dia jalan tempat lain Kita kan cakap jalan terus. Tulang kau. Mimi tu perempuan tau. Mesti ada kat sini punya. Carilah. Nak cari mana? Kau tengok berapa banyak jalan ni. Bodoh perempuan ni. Aku dah cakap apa? Jalan straight. Kita pun lalu perlahan-lahan. Sambil tu kita pekik. Mimi! Jadi pendengar Ria 897, saya sarankan kita berpecah. Katanya Mak No, saya sarankan teman-teman saya kita berpecah. Lebih senang nak cari, lebih cepat. Tapi ada 2 orang tak setuju. Katanya dah, jangan nak buat hal lagi. Mimi tu boleh hilang. Kalau berpecah, lain orang hilang, dah nak pergi cari lagi. Sama-sama sudah. Nak tak nak, saya terpaksa ikut. Casey, setengah jam kita pusing-pusing dekat kawasan yang sama, cari mana si budak Mimi ni. Tak jumpa-jumpa Casey. Bayangkan pendengar Ria 897. Sampai satu bahagian, kawan saya, kau tengok tu Casey. Kita pandang dekat kawasan tapak tanah perkuburan yang mana kami berada, paling hujung. Di situ ada tempat teduh. Seperti ada satu pondok kecil. Kelilingnya kubur-kubur yang baharu. Ada juga kubur-kubur liang lahat yang belum lagi ditanam. Nampak Mimi sedang duduk dekat bawah pondok tu. Kau tengok. Tu macam Mimi je kat bawah pondok tu.
Mana? Tu, ketika tu. Ya, Mimi ya. Mimi! Kau jom. Kita menunggang motosikal Casey. Letakkan motosikal dekat tepi. Casey, ada 2 budak perempuan dengan kita. Kedua-dua ni dah takut. Jalan rapat antara satu sama lain. Mereka berbimbingan tangan. Saya dengan 4 orang lagi sahabat jalan menuju ke arah bawah pondok. Mimi sedang duduk. Semakin kita hampir, semakin kita dengar dengan jelas. Mimi pada waktu itu sedang menangis. Mi, dah lah Mi, jangan nangis. Kita kat sini lah. Sorry lah. Engkau juga nak apa? Mimi. Mimi tidak indahkan panggilan-panggilan saya dan teman-teman yang lain. Kita cuba memujuk dia. Dia tetap dan masih menangis tak henti-henti. Mimi. Casey, pada waktu itu Mimi sedang tunduk. Rambut panjang menutupi bahagian tepi wajahnya. Kami berada sebelah kiri Mimi. Memanggil Mimi beberapa kali. Mimi tetap masih menangis, tidak indahkan panggilan-panggilan kita. Kemudian 2 budak perempuan bersama dengan kita. Mereka cuba memujuk Mimi. Datang dekat dengan Mimi. Mereka duduk sebelah kiri dengan kanan Mimi. Sambil-sambil memegang kepala Mimi, mengusap-usap kepala Mimi sambil kata, Mi, dah lah Mi, kita kat sini lah Mi. Kau jangan layan lah si Makno ni, kata kawan saya. Mi, sudahlah Mi. Pada waktu itu, kata Makno Casey, sumpah saya tak bohong. Selepas 2 budak perempuan duduk sebelah kiri dengan kanan Mimi, tiba-tiba Mimi terus mendongak, mulutnya ternganga seluas-luasnya sambil mengeluarkan bunyi atau suara yang menakutkan. Mimi, sudahlah Mi. Jangan main-main lah Mi, tak kelakar lah Mi. Mimi tetap dalam keadaan mulut ternganga dan mengeluarkan suara yang menakutkan. Mungkin seperti ini. Bayangkan pendengar 897 FM. Pada waktu itu, kita semua dah tak tahu nak buat apa. Nak tarik Mimi, masing-masing takut nak pegang. Budak perempuan 2 orang yang daripada duduk di sebelah kiri dengan kanan, mereka 2 bangun dan tinggalkan tempat duduk yang mana Mimi sedang duduk di bawah pondok. Akhirnya, kawan saya ni lah menelpon pakcik saudaranya minta tolong. Dipendekkan cerita, keadaan Mimi amat menakutkan sangat-sangat. Selepas lebih kurang 1 jam, pakcik saudara teman saya datang menaiki kenderaan dengan seorang lagi lelaki yang saya tak pasti siapakah dia. Pakcik tu menghampiri kami. Dia dah tahu cerita yang sebenar, telah pun diceritakan oleh kawan saya. Kemudian, korang semua dah jangan dekat bawah sini. Pergi berdiri tunggu dekat motosikal. Yang perempuan-perempuan ni masuk keretaku, kata pakcik teman saya. Kenapa pula cik? Dia kawan kita sih. Kita pun nak tengok apa jadi, kata saya. Kata Makno kepada pakcik ni, engkau punya pasal lah budak ni macam ni. Aku nak korang 4-4 pergi balik dekat motosikal. Yang 2 perempuan masuk keretaku sekarang. Dalam keadaan marah. Bila kita jalan Casey, saya pusing belakang. Pakcik itu sedang membaca surah. Dia baca dan baca dan baca. Kemudian dia keluarkan air botol tu. Dia minum. Dia sembur dekat Mimi. Dengar Casey, Mimi terpekik. Kemudian Mimi mengilai Casey.
Pakciknya cuba lagi. Mimi ketawa, mengilai, kemudian menangis. Dari jauh dapat lihat Casey keadaan Mimi teruk sangat-sangat. Akhirnya pakcik melakukan sesuatu yang saya tak dapat lihat dengan jelas apa berlaku. Tapi Mimi terus pingsan. Terbaring di atas tempat duduk tu Casey. Apa yang berlaku? Pakcik, seorang lagi rakannya meminta bantuan. Satu orang atas sini. Seorang dari teman saya pergi, saya tak pergi. Tolong angkat Mimi yang dah pingsan tak sedarkan diri masuk dalam kereta. Tempat duduk belakang dengan dua kawan perempuan. Dua-dua tu takut. Pakcik, tak nak duduk dengan dia lah pakcik, saya takut. Engkau nak duduk luar boleh, nanti kau jadi macam Mimi. Alah pakcik, saya takut lah pakcik. Takut? Oh, datang sini malam-malam buat kerja bodoh tak takut? Masuk dalam kenderaan, tinggalkan kawasan tanah perkuburan. Kemudian bila dah sampai tempat yang lebih selamat, pakcik ni hentikan kenderaan. Keluar, Mimi masih dalam keadaan tidak sedarkan diri dalam kereta dengan dua budak perempuan. Pakcik tu datang. Korang 4 orang, termasuk engkau Izam. Izam adalah kawan saya yang panggil pakciknya. Aku nak kau bertanggungjawab kalau apa-apa jadi dengan budak ni. Aku nak korang 4-4 berambus pergi balik, kata pakciknya. Menyusahkan orang. Bawa anak dari orang keluar malam-malam, pergi mana? Casey, saya rasa serba salah. Pada waktu itu, saya tahu saya telah pun melakukan sesuatu. Sebab, saya lah telah pun sarankan untuk sesiapa yang nak $50, lakukan cabaran saya. Saya kata dengan pakcik kawan saya, biar saya bertanggungjawab, saya akan ikut kereta pakcik balik. Tapi pakcik tu tidak benarkan saya. Suruh kita semua lelaki masing-masing pulang ke rumah. 3 budak perempuan dalam kenderaan tempat duduk belakang. Satu persatu pakcik hantar. Yang pertama pakcik hantar Mimi dulu. Setengah jalan, Mimi sedarkan diri. Mimi tiba-tiba terperanjat bila berada dalam kenderaan. Nasib baiklah ada 2 rakan yang mampu menenangkan Mimi pada waktu itu. Pakcik tanya lagi, dan pakcik bila dah sampai di rumah Mimi, cuba baca sesuatu dan suruh Mimi ikut apa yang pakcik saudara teman saya bacakan. Kemungkinan Mimi dah pulih. Mimi pun dihantar balik naik ke atas rumahnya. 2 lagi budak perempuan dihantar satu persatu pulang ke rumah. Selepas kejadian malam itu, saya rasa kesal atas perbuatan saya yang hanya mementingkan diri sendiri. Saya tak fikir pun tentang orang lain, Casey. Saya hanya ingin tahu, saya ingin memperbodohkan orang dengan duit yang saya ada. Ya Allah, Casey, saya kesali perbuatan saya. Tapi saya bersyukur, Mimi tidak apa-apa yang berlaku pada dirinya. Saya harap ini adalah satu pengajaran untuk saya dan untuk semua yang sedang mendengar. Kadang-kala keseronokan yang kita miliki, yang kita inginkan, akan membahayakan orang lain. Ingatlah, keselamatan tu amat penting. Okey, jadi kisah yang agak panjang tapi menarik sangat-sangat telah pun saya sampaikan kepada anda semua yang sedang mendengar Ria 897 FM. Terima kasih kepada semua yang ada di Facebook Ria, Facebook DJ Casey. Yang mana Facebook DJ Casey, saya tanya awal tadi tentang kalau naik kenderaan ada kalanya terasa seperti ada sesuatu yang ikut kita pulang, kan, kadang-kadang. Dan pernah seorang yang berkongsi katanya, kalau kita terasa macam ada sesuatu, adalah tu. Yang ini pula, saudara, pengalaman daripada seorang pendengar. Ini yang dikongsi sama datangnya dari seorang ibu, namanya Kak Mastura. Kak Mastura berkongsi, beliau ada seorang anak perempuan, dan anak perempuan dia ni suka sangat tengok cermin. Pada waktu maghrib, ada kalanya waktu malam. Jadi bila tengok cermin tu bukan tengok muka sendiri lah. Tengok cermin memang tengok muka sendiri. Bukan untuk puji ke tidak. Dia tengok cermin, dia untuk letakkan ubat muka. Dan katanya di sini pernah Kak Mastura tegur beberapa kali lah. Katanya pada anak, jangan tengok cermin. Nak waktu maghrib, waktu malam. Nak tengok boleh, tapi jangan tenung lama-lama. Tak bagus, kata Kak Mastura.
Anak kakak ni degil. Tak benar dengar cakap. Setiap kali kakak cakap, nanti dia akan cakap, kakak ni kolot. Orang lama, pemikiran orang lama. Tengok cermin tak ada apa-apalah. Ini semua in your mind, kata anak kakak. Tengok Casey. Jadi inilah yang berlaku pada anak kakak. Sebab dia kerap tengok cermin. Tengok cermin tak kisah, boleh. Selepas mandi ke, lepas maghrib ke, waktu malam. Tetapi jangan tenung terlampau lama-lama, Casey. Pendengar Ria 897, perkara ini mungkin kisahnya ringkas, tetapi inilah pengalaman, katanya Kak Mastura. Anak kakak pada waktu itu dah tegur banyak kali jangan, tapi tetap dia buat. Dan pada satu hari, kakak terdengar dia terpekik sekuat-kuatnya. Kakak pun lari masuk ke dalam bilik. Dia dalam keadaan terperanjat, menangis terisak-isak. Mungkin terlampau takut sangat-sangat. Jadi akhirnya, katanya di sini kakak pun dapat tenangkan dia. Kakak tanya kenapa. Katanya, Mama, tolong Mama ambil kain tutup cermin. Dalam bilik dia ada cermin, almari cermin. Situlah tempat dia pakai makeup. Situlah tempat anak kakak letakkan krim muka dan macam-macam lagi lah. Sebab ada cermin. Jadi kakak pun ambil kain tutup cermin dimaksudkan. Kakak tanya kenapa. Akhirnya dia beritahu. Katanya tadi bila dia sedang sikat rambut sambil-sambil tu dia letak ubat rambutnya. Dia bila sikat, dia tengok dirinya refleksi pada cermin. Wajahnya tak senyum. Tapi hairan, refleksi dalam cermin tu, daripada wajahnya tak senyum, tiba-tiba ternampak wajahnya senyum. Itu yang buat dia terperanjat. Tengah sikat rambut, mungkin kepalanya dimiringkan. Dia sikat rambut yang panjang tu, dia sikat. Kemudian taruh ubat sikit, dia sikat lagi. Taruh ubat, dia sikat lagi. Tengah buat perkara sedemikian sambil mata melihat ke arah cermin untuk tengok rambut, refleksi rambut. Pada waktu yang sama dekat bawah, katanya di sini, di bawah cermin tu, dia dah nampak ada sesuatu berlaku. Tapi dia tak indahkan. Tiba-tiba bila dia pandang, dia tengok bawah, matanya turun ke bawah. Bila mata ni naik balik untuk tengok pada tengah cermin, waktu itulah, kata Kak Mastura, anak kakak memberitahu, cermin, refleksi yang tak senyum, tiba-tiba tersenyum balik pada dirinya. Bayangkan Casey. Itulah kisah yang ringkas dari Kak Mastura. Baik saudara, kisah yang ingin saya kongsi sama berikut ini datang daripada Puan Ramlah. Beliau mengetengahkan satu peristiwa yang beliau pernah alami. Ini ketika Hungry Ghost Festival ataupun Bulan Hantu. Ini di mana sambutan yang dilakukan oleh mereka yang berbangsa Cina. Katanya di sini Hungry Ghost Festival adalah satu perkara yang telah pun membuat saya terfikir tentang satu kejadian yang pernah berlaku pada diri saya. Bila berlakunya Hungry Ghost Festival, ada juga waktu-waktu yang mana mereka akan membakar kertas dan macam-macam lagi yang dilakukan lah. Yang paling ketara sangat-sangat apabila kita tengok dekat tepi-tepi jalan, kawasan pejalan kaki akan dipacak lilin, diletakkan buah oren, diletakkan makanan seperti kek dan sebagainya. Jadi perkara ini adalah satu perkara yang biasa di Singapura. Kita ni hidup sebagai masyarakat yang berbilang kaum, sentiasa bertolak ansur antara satu sama lain. Sampaikan Casey, satu ketika tu saya ni sedang katanya Kak Ramlah dah sampai di kolong blok rumah saya. Jadi dekat letterbox, saya sedang nak buka peti surat rumah, nak ambil surat. Saya terpandang dekat kawasan pejalan kaki, ada dibakar joystick. Ada juga diletakkan buah-buahan dan juga makanan yang disajikan pada waktu itu. Jadi selepas, katanya di sini, selepas lift turun dekat tingkat 1, saya masuk tekan tingkat 11 rumah saya. Lift naik atas, saya pun menjenguk lah. Bila keluar daripada lift, saya jalan menuju ke arah tepi tu, tepi tembok, menjenguk daripada atas ke bawah. Alangkah terperanjatnya Casey, saya mungkin rasa katanya Kak Ramlah mungkin dia silap, mungkin tidak. Sebab bila saya datang tadi, balik rumah tadi, katanya Kak Ramlah, dekat kawasan rumah saya,
khususnya di tepi pejalan-pejalan kaki. Memang tak nampak orang pun. Langsung tak ada orang. Saya seorang saja yang berada pada waktu itu. Jadi saya tengok depan, kiri, kanan, belakang, semua dicucuk dengan joystick. Ada tumpuk 1, tumpuk 2, tumpuk 3. Ada yang letak buah-buahan, ada yang letak gula-gula, ada yang letak kuih dan sebagainya. Bila naik atas sampai tingkat 11, keluar dari lift menuju ke arah koridor rumah, saya sempat jenguk ke bawah daripada atas. Alangkah terperanjatnya, hampir ke semua tempat-tempat yang ada joystick yang dibakar, yang ada makanan, yang ada minuman, pada waktu itu dipenuhi dengan orang-orang yang sedang menyangkung dan sedang menikmati jamuan-jamuan yang disajikan di atas tepat pejalan kaki. Bayangkan mendengar Ria 897 FM. Kak Ramlah katanya bila jenguk, dia nampak dekat satu kawasan yang ada joystick lah, ada makanan. Dekat situ ada satu yang sedang menyangkung. Jadi dari atas tu, beliau bayangkan situasinya. Ramai sangat orang sedang menyangkung dalam masa yang sama. Dalam hati Kak Norma, awal tadi aku balik, aku jalan dekat kawasan-kawasan yang mana ada tempat banyak lah, yang dibakar lain, yang itu, yang ini. Seorang pun aku tak nampak. Bila kakak sampai tingkat 11, niat di hati cuma nak jenguk. Bila jenguk, ternampak kawasan tu penuh dengan orang menyangkung, mungkin sedang makan sajian disajikan. Kakak dah tak boleh fikir dengan tenang. Bila balik waktu itu dan ternampak tumpuk-tumpuk mana mereka letakkan joystick dan makanan, teringat tentang kejadian malam semalam. Terima kasih dan selamat tengah malam. Okey, saudara, terima kasih pada anda. Selamat pagi pada para pendengar Ria 897 FM. Kalau sedang mendengar sekarang ini, terima kasih diucapkan pada anda dan semoga terhibur dengan kisah-kisah pengalaman misteri yang dikongsi sama. Saudara, pelbagai kisah dapat saya kongsi sama pada malam ini. Lebih banyak kisah akan saya ketengahkan pada anda. Dan ingat, kalau ingin berkongsi pengalaman, anda boleh hubungi saya di 669-11897. Selamat pagi pada geng-geng momok yang sedang mendengar. Antaranya kita ada siapa lagi? Cempaka Emas, terima kasih. Kita ada Ibni Qayyim, terima kasih. Selamat pagi pada anda. Kak Nana Sarina, selamat divorce, terima kasih. Kata Ibni Qayyim, salam Kesi dari Puchong, Selangor, peminat setia MJ12 sejak 2011 lagi. Terima kasih pada anda ya yang sudi mendengar Qayyim. Juga Kak Nana Sarina, selamat divorce, salam dari Netherlands. Sini sekarang jam 6.50 malam dan cuaca 17 darjah Celsius, musim gugur sekarang. MJ12 is awesome. Terima kasih pada Kak Nana. Tak lama lagi ada musim sejuk dah gugur semua daun-daun untuk persiapan musim sejuk. Nampak keindahan alam. Yang ini pula, pernah lalu highway Jabor Kuantan Terengganu sorang-sorang, jalan memang tak ada kenderaan. Tunggang motor sorang-sorang, tiba-tiba motor berat terasa bahu dipegang, baca segala surah yang tahu, berhenti dekat Ajil, las-las tidur tepi jalan sampai subuh. Datuk Paduka Senggara yang berkongsi berkenaan dengan gambar yang saya mau naikkan. Ada kalanya kita terasa macam ada sesuatu lah mungkin di belakang kita kalau menunggang motosikal ataupun yang memandu, kadang-kadang ada sesuatu duduk di belakang. Banyak lagi kisah-kisah kita juga ada siapa lagi ni, Aries Red Eye, terima kasih Casey. Pernah masa tu kerja di hospital, suami datang jemput balik 11 malam. Saya ada anak kecil dan katanya berlaku bila sampai rumah, dah masuk rumah, selesai tidurkan anak, tiba-tiba dengar anjing menyalak depan rumah. Seram sangat. Saya membaca ayat kursi sampai salahkan anjing, dengar makin lama makin jauh. Ini dia. Ini daripada Yati Ibrahim, kata, selamat malam Kesi. Bercakap tentang sesuatu ikut balik, saya pernah terkena dan inilah pengalaman yang ingin saya ceritakan. Saudara pendengar Ria 897, Yati berkongsi pengalaman. Saya balik jam 12 lebih tengah malam, sedang memandu. Ini Yati Ibrahim berkongsi ini bukan di Singapura, ini pengalaman Yati Ibrahim. Katanya beliau adalah seorang pendengar setia MJ12 dari Muar. Jadi orang Muar berkongsi kisah sedang memandu seorang diri menggunakan lebuh raya. Katanya malam tu rasa mengantuk sangat. Beberapa kali memandu akan menguap. Memandu menguap. Ni kalau tak dapat jaga mata ni akan terlelap tidur
pasti akan berlaku kemalangan jalan raya. Sebabnya tak dapat kawal, terlampau penat sangat. Jadi Yati menceritakan, saya pun akhirnya saya gagal. Saya lelapkan mata saya buat seketika. Saya letakkan kenderaan saya dekat tepi jalan. Dah kunci pintu semua. Saya lelapkan mata, niat di hati nak tidur untuk 5 minit, 10 minit lah. Saya pun letakkan jam loceng KC. Jadi pendengar Ria 897 FM, apa yang saya tak tahu, apabila saya bangun setelah jam loceng saya berbunyi, saya bangun, tengok jam, saya pun dah tidur 10 minit. Saya teruskan perjalanan. Teruskan perjalanan untuk pulang ke rumah. Sedang memandu, mata saya kerap kali tengok rear view mirror ataupun cermin untuk lihat belakang. Tengok cermin, pandu lagi, tengok cermin, pandu lagi, belum lagi keluar kapak. Jadi dia pandu, dia tengok belakang. Sebab rasanya selepas saya tidur awal tadi, katanya Yati, saya rasa tempat duduk belakang macam ada orang. Ini perasaan beliau. Walaupun tak nampak, tetapi boleh rasakan macam ada sesuatu di tempat duduk belakang. Saya pun tak indahkan. Saya cuba lawan perasaan takut. Sebabnya saya dah tak khawatir tentang mengantuk. Perasaan mengantuk ni dah dapat saya atasi dengan tidur 5-10 minit awal tadi. Sekarang perasaan takut pula. Sepanjang jalan saya cuba tidak indahkan, tidak ingin fikir yang bukan-bukan. Dipendekkan cerita, akhirnya sampai dekat rumah saya. Rumah saya, katanya Yati, saya turun dari kenderaan, berjalan perlahan-lahan menuju ke arah rumah saya. Saya pandang belakang, alangkah terperanjatnya di tempat duduk belakang KC. Saya nampak ada susuk tubuh hitam. Walaupun gelap dan malam, kelihatan seperti ada susuk tubuh hitam sedang duduk di tempat duduk belakang. Apabila saya ternampak susuk tubuh tu, saya pusing dan bergegas pulang ke rumah. Naik atas, tutup pintu, duduk dekat sofa untuk beberapa minit. Barulah saya masuk ke dalam bilik tidur saya. Nasib baiklah KC, benda tu tak ikut sampai dalam rumah. Sebabnya keesokan hari tidak ada apa-apa benda yang pelik yang mengganggu saya. Dan apa jua yang ikut saya pulang dah pun hilang di hadapan rumah saya. Terima kasih dan juga selamat tengah malam sekarang ini, dan harap semua terhibur dengan kisah-kisah yang dikongsi sama. Awal tadi saya baru habis berbicara dengan seorang pendengar. Agak lama sedikit dia berbual dengan saya off air tadi ketika lagu diputarkan, dan berkongsi pelbagai masalah sebenarnya yang menghadapi hidupnya. Dalam rumah beliau ni masih lagi dalam proses pemulihan, mendapatkan bantuan dan sebagainya. Dan beliau menceritakanlah lepas satu-satu katanya di sini, mana yang beliau menceritakan kisah awal tadi daripada panggilan lah. Itu adalah pengalaman beliau ceritakan pada saya. Hanya mungkin tempat untuk meluahkan segala yalah, kadang-kadang bila kita berkongsi sesuatu dengan seseorang ni, ia dapat sedikit sebanyak pun meringankan sedikit lah apa jua yang dialami. Jadi beliau mengizinkan saya supaya tidak beliau ke udara sudahlah, sebabnya tak nak suaranya dikenali mungkin. Jadi difahamkan dalam rumah tu tinggal bersama dengan dia adalah suami beliau, ibunya dan juga anaknya. Jadi sebelum ini dalam rumah yang diceritakan, ia bermula sekali dengan penampakan dalam rumah, yang mana saya gunakan nama Kak Siti lah. Kak Siti ni bukan nama sebenar, nama samaran yang saya gunakan dalam pengalaman yang diceritakan melalui panggilan. Sebab tu tadi dengar ada terlebih lagu sikit mana ialah kadang-kadang bila orang sedang bercerita ni, takut nanti bila kita kata dah Kak terima kasih nak on air, kesian pula sedang meluahkan perasaan tu. Jadi seingat saya mengikut pengalaman yang diceritakan awal tadi, bermula dalam rumah dengan perkara-perkara berikut ini berlaku. Katanya dalam rumah seringkali ahli keluarga kalau tidur waktu malam, nanti kakak akan mimpi benda-benda yang menakutkan, kata Kak Siti.
Dalam mimpinya dia akan berada di tempat yang gelap, yang mana tidak ada orang sekelilingnya kecuali dia seorang diri. Dan ada kalanya dia mimpi dia dikejar makhluk yang menakutkan. Dan ada kalanya dalam tidurnya dia rasakan seperti dia terjatuh di tempat yang paling tinggi. Dan bila dia bangun, lazimnya dia akan dalam keadaan ketakutan berpeluh-peluh. Dan ada kalanya rumahnya kalau masak nasi, katanya seringkali cepat basi. Pada mulanya dia tidak ingin fikir yang bukan-bukan, tapi bila dia cuba membaca melalui internet, dapati itu adalah satu tanda-tanda perbuatan yang dikatakan adalah perbuatan sihir. Jadi beliau cuba menapis segala pengetahuan yang beliau miliki setelah membaca di internet dan sebagainya. Jadi selepas mimpi, masakan mungkin seperti nasi, diceritakan oleh Kak Siti pada saya lah, basi. Kadang-kadang tak faham, masak nasi basi. Dia dalam hanya beberapa jam, nasi ni kadang-kadang kakak pernah masak KC sampai besok pagi pun ada kalanya masih boleh lagi dimakan. Tapi yang ini masak dalam hanya beberapa jam, nasi akan mula binyik dan lembik. Jadi itu tanda-tandanya dalam rumah ada sesuatu yang aneh dan pelik. Kakak tetap tidak indahkan tanda-tanda yang kakak alami seperti mimpi dan masakan tadi. Kemudian dia berpindah pula. Berpindah dalam rumah kadang-kadang bau busuk. Bau busuk, tak tahu datang dari mana. Kali ini cuba fikirkan, mungkin angin dari luar rumah tiup masuk dalam rumah busuk. Bau kadang-kadang busuk sangat. Ada waktunya dalam bilik bau busuk. Kadang-kadang dekat ruang tamu bau busuk. Barulah nampak kelibat-kelibat dalam rumah. Yang nampak adalah mak kakak. Satu malam tu kakak sedang berada dalam bilik. Kemudian kakak pergi bilik mak. Mak kakak sedang duduk dekat atas katil, sedang pegang surah Yasin, sedang membaca surah Yasin. Kemudian kakak cakap, "Mak, belum nak tidur lagi?" Mak pun panggil, "Siti, sini." Kakak pun duduk. "Ya mak, ada apa?" "Mak tengok rumah ni dah lain lah. Dah beza sangat. Dari waktu-waktu mak duduk sini sampai baru-baru ni lain sangat. Jadi saya faham apa yang mak cakapkan. Cuba saya tak nak tunjukkan yang saya tahu apa mak maksudkan." Tak ada apa-apa lah mak. Maksud mak apa ni?" Mak pun ceritakan. 2 hari lepas, mak saya dalam bilik. Bilik tidur mak saya ni kalau tak tutup pintu, nampak ruang tamu. Dekat ruang tamu mak saya nampak ada 3 perempuan rambut panjang sedang duduk. Dekat atas sofa mak saya nampak belakang, membelakangi pintu bilik mak saya pada 2 malam yang lalu. Saya terdiam. Lalu mak saya kata, "Kau carilah orang tengok-tengok ke rumah ni." Dan setelah saya akur, ada sesuatu yang tak kena, panggillah pakar. Sekarang dalam ikhtiar percubaan untuk kata Puan Siti mendapatkan bantuan supaya rumah ini, untuk mereka lihat apa yang berlaku pada rumahnya, kemungkinan ia adalah satu perbuatan yang dihantar kepada keluarga Puan Siti. Jadi anda bayangkan, beliau menceritakan takut duduk dalam rumah sendiri. Kadang-kadang bila mak kakak tidak ada di rumah, mak kakak ni akan pindah randah. Kadang-kadang dia akan duduk rumah adik-beradik yang lain, nanti baru dia balik rumah kakak. Jadi waktu mak kakak tak ada, anak kakak 2 orang bersekolah, suami bekerja shift, kakak dalam rumah sorang-sorang. Waktu pagi, waktu petang pun takut nak duduk rumah. Bayangkan begitu seramnya keadaan Kak Siti kita. Terima kasih Kak Siti kerana sudi menghubungi bilik siaran untuk berkongsi pengalaman anda. Harap semua dalam keadaan yang sempurna untuk dalam masa beberapa hari akan datang. Saudara boleh hubungi saya di 669-11897. Bagaimana pengalaman yang ingin anda ceritakan? Ingat, rancangan ini 100% hanya hiburan. Jangan terlalu taksub, jangan mudah percaya dengan apa yang diketengahkan dalam misteri Jam
Okey, saudara, silakan 669-11897. Yang ini daripada Zaki katanya. Casey, saya seorang pekerja di salah sebuah port di Singapura. Saya ni crane operator, Casey. Saya duduk tempat paling tinggi dekat kawasan yang saya kerja ni. Yang lain-lain ada memandu lori, ada berada dekat bawah. Tapi saya selalu berada dekat atas, mengawal pergerakan kontainer-kontainer. Untuk gerakkan kontainer ni, diletakkan di atas untuk disusun semula, diletakkan di atas lori untuk penghantaran dan sebagainya. Jadi itulah tugas saya. Ada kalanya waktu-waktu bila saya sedang tak ada kerja, saya duduk atas kejap, sedang tunggu arahan daripada orang bawah. Nanti saya akan ternampak, Kisi. Ini adalah satu penampakan yang biasa. Mungkin mereka yang bekerja sebagai crane operator akan faham apa yang saya maksudkan. Nanti dekat kontainer, bahagian atas kontainer, kadang-kadang nampak benda tu, Kisi. Maaf cakap, Pontianak. Putih, serba putih, berdiri. Kadang-kadang nampak seperti seekor burung. Dan ada kalanya nampak susuk tubuh sama seperti manusia. Itu dia. Terima kasih pada Zaki yang berkongsi. Kita juga ada teman kita di Facebook. Siapa ni? Jaini Ibrahim. Selamat malam. Geng Burung Hantu dari JB. Azwan Zunita. Ini nampak kirim gambar. Siap dengan baju sedang bertugas nampaknya. Selamat menjalankan tugas kepada abang-abang sedang bekerja di port-port yang sewaktu dengannya. Pot import export Okey, siapa lagi yang sedang mendengar sekarang ini? Dipersilakan 669-11897. 669-11897 dipersilakan kalau ingin berkongsi pengalaman anda. Hello, selamat tengah malam. Selamat malam, Cici. Siapa bercakap ni? Ni Alia. Alia, panggilan dari mana ni? Daripada Semenci. Silakan, kisah tentang apa? Okey, tadi saya ada telefon, saya cakap pasal yang masa saya nak kahwin kan, masa tu kan, kat depan pintu rumah saya. Ni kali ni ada lagi satu experience juga. Ni masa ni saya belum lagi bertunang tau masa tu. Silakan. Okey, masa tu saya kerja hotel, jadi shift lah kan. Ada satu kali tu saya pulang lewat lah dalam lebih kurang pukul 2 lebih pagi tau. Jadi saya dah turun daripada transport ni, saya nak naik taksi lah kan. Dah naik taksi, turun transport kapal blok ni, saya tengah duduk kat letterbox dah ambil surat apa semua. Saya rasa macam tak hati kaki pasal saya punya lift ni dekat lobby lift ni betul-betul depan letterbox. Jadi macam saya dah tak ada aktif, saya naik lift lah. Saya dah naik lift ni, naik tingkat 4, rumah saya tingkat 4. Saya belum lagi keluar daripada lift ni, KC. Saya nampak dekat tepi, pasal saya punya lift dengan tangga tu menghadap tau. Jadi bila saya nak keluar, pasal rumah saya the second door on the lift ni, jadi saya keluar, so dekat tangga tu saya dah nampak tau, KC, bulu-bulu. Jadi saya dah ternampak bulu-bulu ni. Saya dah tak boleh ni lah, dah tak boleh nak balik kan, pasal kalau saya balik mesti diikut. Jadi saya turun bawah. Saya macam dah panik ni. Saya picit butang tu, saya turun balik bawah. Jadi dekat bawah tu saya duduk kat ujung lah, dekat ujung daripada tangga tu saya telefon bapak saya tau. Terus bapak saya, tolong ambil kat bawah lah. Bapak saya kata, kau tak boleh balik sendiri ke bapak saya? Biasanya orang sudah malam kan. Tolonglah, ada hal saya cakap itu. Jadi bapak saya pun keluar. Bapak saya kata, okey kau tunggu nanti aku turun. Sekali tak sampai 5 minit kisah saya tiba-tiba dengar bapak saya azan dekat atas. Jadi saya rasa bapak saya pun nampak lah agaknya kan. Jadi tak nampak. Lepas saya dengar bapak saya azan dekat atas tu, sekali dengar bapak saya tahu turun tangga tau. Sebab saya rasa bapak saya turun tangga, dia tak turun lift. Jadi bapak saya dah turun tangga. Saya tanya bapak saya, kenapa pak? Tak apa. Kita pergi 7-Eleven dululah. Aku nak ambil rokok, kata bapak saya. Kita lah, saya ikut bapak saya di 7-Eleven. Sekali tengah jalan tu diceritakan. Dia kata, tadi kau nampak apa katanya? Saya kata, bapak nampak tanya bapak saya. Bapak saya kata, tadi aku nampak kat tepi lift, kata dia. Jadi saya kata,
orang nampak kat tepi tangga je. Dia tu buat cakap, ni aku nampak kat lift turun tangga kata dia. Sedang kita jalan-jalan dulu, kita pergi jalan-jalan ke apa lah kata. Adalah dalam setengah jam kita tunggu kat bawah, barulah bila naik tu baru dah tak ada gizi. Jadi anda rasa dari mana dia mungkin ikut anda tu? Mungkin kalau kita balik kadang-kadang kita lalu dekat kawasan-kawasan, anda rasa dari mana benda tu berpuncanya datang ikut anda pulang ke rumah? Itu saya tak tahu. Tapi memang tempat rumah saya, daerah situ memang dah banyak orang terkena gizi. Pernah sekali jiran saya kat tingkat atas sampai pingsan balik. Jadi, itu yang buat jadi muskil sampai sekarang lah. Pasal situ memang tempat juga banyak lah. Kalau orang cakap Jurong West dekat daerah Depo, mesti ada orang cerita punya. Daerah mana? Depo. Saya pernah kongsi pengalaman dekat situ juga. Terima kasih Terima kasih. Kembali. Okey saudara, itu dia kisah daripada teman kita. 669-11897 dipersilakan. Ini juga masih lagi di Jurong West nampaknya. Hangat kisah Jurong West ya. Ini datangnya daripada Zainuddin. Katanya di sini, Assalamualaikum Gizi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nak kongsi satu peristiwa. Waktu tu saya balik dari tempat tugas dan saya tinggal di Jurong West Extension. Oh, ni tempat jauh ni apa yang terjadi? Saya sedang berjalan menuju ke arah lift rumah setelah meletak kenderaan. Jadi daripada tempat letak kereta, rumah saya ni betul-betul belakang rumah kapak. Kapak saya bukan kapak multi-story, open kapak. Jadi letak kenderaan, belakang tu blok saya. Turun dari kenderaan saya, jadi saya harus park agak jauh sedikit lah daripada tempat lift. Kerana saya balik agak lewat. Dah letak kenderaan, katanya Zainuddin. Saya pun masuk ke kolong blok rumah saya, berjalan menuju ke arah lift lobby rumah saya. Sedang berjalan ni, dekat kolong blok rumah saya ada tempat duduk tau. Dari jauh saya nampak ada seorang perempuan sedang duduk seorang diri. Saya tak fikir bukan-bukan. Dan saya pun tak nampak wajahnya, tapi saya tahulah tu perempuan, rambut panjang sedang duduk dekat kolong blok. Menghampiri wanita ni, jarak tidak begitu jauh dari saya dengan wanita yang sedang duduk. Saya bau minyak wangi yang dia pakai. Dalam hati ni, wow, wangi betul Berapa botol minyak wangi kau pakai ni? Dalam hati ni. Jadi bau wangi ni langsung tak ada rasa seram ke, mencurigakan tidak, kata Zainuddin. Hanya selepas saya jalan dekat lift, saya tekan butang lift untuk lift turun ke bawah. Pada waktu yang sama, saya toleh belakang, budak ni ataupun perempuan ni masih tengah duduk seorang diri dekat kolong blok rumah saya. Apa yang membuat saya terperanjat? Apabila saya nak masuk dalam lift, pintu lift terbuka. Saya pusing belakang. Wanita yang disebutkan tadi tidak ada dari pandangan Casey. Tak ada. Okey, tak apa, mungkin dia dah jalan. Dia jalan dekat belakang. Sebab dah terselindung dengan tembok, saya pun tak nampak dia. Sekali lagi, saya tak fikir yang bukan-bukan. Yang paling menakutkan sangat-sangat, pintu lift tertutup. Saya tekan tingkat rumah saya, tingkat 10. Lift naik atas, pergi ke tingkat 10. Dalam perjalanan, bila masuk lift, saya seorang diri. Tiba-tiba dalam lift, bau harum yang saya bau dekat bawah boleh timbul dalam lift, Casey. Kata Zainuddin, sumpah saya tak bohong. Dalam lift tu juga saya baca surah-surah yang saya tahu. Tangan saya ni meraba butang lift, tekan mana yang boleh lah. Tertekan tingkat 6, pintu lift terbuka. Saya keluar dari lift, saya balik naik tangga, Casey. Tak apalah. Sekali dalam lift, belum sampai tingkat 10, lift jam. Tiba-tiba dia menjelma, koma saya kat dalam. Kiriman dari Zainuddin. Itu dia, seram juga Saya balik pun naik lift ni. Macam mana? Misteri Jam 12. Okey saudara, sila hubungi saya sekarang 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello. Hello. Selamat pagi, siapa tu? Hello. Hello. Hai, siapa tu? Ni saya Daus. Dari mana Firdaus? Dari Taman Air Segedong Johor. Ada pengalaman, silakan. Tentang apa ni? Ini tentang di kampung. Kampung mana tu? Kampung Mita Dur. Silakan.
pada malam tu saya jalan naik motor. Di tepi tu ada satu hutan kelapa sawit. Jalan-jalan ternampak macam ada satu bola merah berapi tu. Sekali imbas je. Nah, tu je lah. Ini berlaku di kampung anda, bola api Dia dia ada ikut anda pulang ke? Anda hanya nampak je lah? Nampak je. Terima kasih itu dia kisah yang ringkas, bagus. Tapi dia agak takut-takut untuk bercerita Okey, kalau nak cerita dipersilakan. Yang pastinya rancangan ini mengajak anda berkongsi pengalaman. Jangan takut kita sama-sama berkongsi benar ataupun tidak. Yang pasti ini hanya sekadar hiburan sajalah. Jadi cakap tentang bola tu tadi, saya juga pernah ketengahkan tentang bola merah tu. Ada yang katakan sejenis makhluk yang dikenali sebagai makhluk penanggal, yang pada mulanya akan kelihatan seperti benda berbola api merah terbang dari jauh, dan semakin dekat dia akan menampakkan dirinya. Jadi itulah yang mungkin menjadi andaian kisah-kisah dalam rancangan MJ12. Okey, yang ini pengalaman yang saya nak ceritakan. Yang berikutnya ini datangnya daripada Ijan. Ijan berkongsi pengalaman. Katanya di sini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi satu peristiwa yang ini mana ni. Okey. Berhati-hatilah dengan kehadiran cicak dalam rumah. Saya ni memang tak takut dengan cicak. Yang takut cicak, kata Ijan, adalah abang saya. Jadi Ijan ni seorang gadis berkongsi pengalaman. Namanya Norizan, ataupun nama keluarga panggil saya Ijan Casey. Saya Casey boleh panggil saya Ijan ataupun Norizan. Jadi Ijan berkongsi, abang saya ni takut cicak. Saya langsung tak takut. Jadi kalau cicak dalam rumah pun lazimnya saya akan buat bodoh. Saya akan biarkan. Tapi abang saya yang penakut, dia akan minta tolong saya lah, suruh tangkap ke, halau cicak tu. Kalau tidak, jangan harap lah dia nak balik rumah, dia akan duduk dekat luar. Kisahnya begini. Satu hari tu abang saya ternampak seekor cicak yang agak besar dekat dapur rumah saya. Jadi saya pun membantu abang saya untuk menghalau cicak tu. Cicak ni pelik. Saya sembuh dengan insektisid, langsung tak mati Casey. Banyak kali sembuh tau. Dia masih boleh bergerak macam biasa, cuma badannya berminyak dengan penyembuh serangga. Kemudian apa yang berlaku? Pada malam tu juga, abang saya tanya, macam mana cicak tu dah mati? Dah buang pun, kata saya. Padahal tak tangkap pun Casey. Jadi abang saya pun masuk dalam bilik tidur. Saya sedang menonton TV. Saya tak tahu sebenarnya cicak ni adalah pembawa sihir, boleh mengganggu keluarga dan dikaitkan hubungan dengan makhluk-makhluk halus. Jadi pada malam tu, saya tengah duduk dekat ruang tamu ni dengan bunyi cicak tu berbunyi. Dalam hati, nasib baik abangku dah tidur. Hei, kalau tak, satu hal lagi aku nak pergi cari cicak ni. Duduk lagi. Bunyi tau Casey. Makin lama makin kuat bunyi cicak ni. Saya pun toleh tengok dapur. Tengok atas dekat tembok, tengok bahagian bawah tembok. Tak ada pun. Tak apalah. Tiba-tiba tengah duduk, Casey, cicak tu dekat atas meja coffee table di ruang tamu rumah saya, sedang tengok saya, perhatikan saya ni, tengah tenung saya sambil berbunyi Casey. Alangkah terperanjatnya, saya yang tak takut cicak ni tiba-tiba terlompat Casey daripada sofa. Bila saya tengok balik dekat atas coffee table rumah saya, cicak yang dikatakan ada di atas meja hilang Casey. Hilang begitu saja. Saya naik birang. Saya pun apa lagi Casey, saya buka lampu, saya tengok dekat bawah meja,
dekat sofa, angkat kapet, langsung tak ada cicak. Mana cicak tu hilang? Keesokan harinya, katanya di sini, keesokan harinya saya memberitahu hal ini kepada ibu saya. Ibu saya mengatakan, lain kali kalau nampak cicak, bunuh cicak, jangan biarkan cicak itu hidup. Dan ibu saya pun menceritakan tentang zaman-zaman dahulu yang mana ada kaitan kisah cicak dengan syaitan dan sebagainya. Barulah saya sedar saya harus bunuh cicak Casey. Minta maaf kalau kisah saya tak seram, tapi pada saya pada malam tu, cicak ni seolah-olah bermain-main nak menakut-nakutkan saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Okey, itu dah kisah cicak macam-macam kisah hantu cicak pun masuk Tapi sememangnya kalau kita mengamati pengalaman daripada Ijan, memang seram lah. Mula-mula dia bunuh cicak tu, dia sembuh dengan insecticide ataupun penyembuh serangga. Cicak tu tak mati-mati malah cicak tu lari mungkin. Jadi ingatkan dah matilah ataupun hilang dah keluar dari rumah. Bila abang dah tidur tu dengar bunyi cik 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 cik. Toleh tak ada. Akhirnya benda tu menjelma depan meja. Yang paling seram pada pandangan saya ni, sesuatu yang misteri ni, dia menjelma depan meja coffee table tu. Kemudian seolah-olah memandang ke arah Ijan, katanya. Cicak tu memandang ke arah saya, merenung saya sambil membuat bunyi beberapa kali. Itu seram. Itu seram, babe. Tak apalah. Terima kasih Ijan atas pengalaman yang dikongsi sama. Okey, kisah-kisah anda akan saya kongsi esok lah. Nampaknya masa tidak mengizinkan. Ya gini, kiriman daripada mana ni? Okey, ini yang ringkas saja. Terbatuk pula. Datangnya daripada seorang isteri berkongsi pengalaman. Tapi ini bukan pengalaman yang dia alami. Suami saya ni suka tidur lambat. Dia kalau nak kalau dia tidak bertugas pada keesokan harinya ataupun esok dia kerja masuk petang, confirm 100% with a chop, kata Yati, suami saya akan tidur lambat. Apa dia buat? Lazimnya dia akan main game sampai larut malam, ataupun ada kalanya dia akan masuk internet, tengok YouTube, tengok video tu, tengok video ni, kadang-kadang tak tidur-tidur. Saya pernah marah dia, cakap, abang jangan tidur lambat, abang tu perlu berehat. Tapi suami saya memang tak dengar. Sampaikan pada satu malam, suami saya tiba-tiba berada di sebelah saya, naik atas katil dalam keadaan tergopoh gapah. Jadi bila dia baring tepi saya, waktu tu saya tersadar. Tapi suami saya tak tahu yang saya dah bangun. Dia pun baring tepi saya naik katil lebih awal daripada waktu yang biasa, kata Yati. Dia tarik selimut. Saya pun bersuara lah. Dia terperanjat kisi. Dia kata, bang, siang tidur. Astaghfirullahalazim, ya Allah, awak ni takutkan saya lah. Misal katalah mungkin suami. Bila saya tegur suami saya, kata Yati, bang, awal tidur dia terperanjat kisi. Macam ada sesuatu yang tak kena lah. Lazimnya kalau orang terperanjat macam tu, masuk bilik tergopoh gapah, mesti ada sesuatu yang tak kena. Jadi dia kata, dah lah, tidur. Okeylah, saya pun tidur. Keesokan pagi baru saya tanya dia, sedang sarapan, bang, semalam tidur siang bang, kenapa bang? Dia pun kata, semalam dia sedang main game dekat study room. Main game. Tiba-tiba dia terperasan macam ada orang lalu tau, dekat tepi pintu study room tu. Dia nampak orang lalu. Dia ingatkan saya. Kemudian dia pun bersuara, dia kata, Yang. Dia panggil saya. Saya tak dengar. Masuk dalam bilik, dia tengok saya sedang tidur. Dia kembali ke tempat dia main game, dia duduk balik. Mungkin tadi terperasan sesuatu yang salah. Kali kedua benda tu lalu balik. Kemudian dia bangun, dia lari masuk bilik, terus dia tidur. Itulah bila saya panggil dia, dia terperanjat. Itu dia kisah-kisah. Terima kasih pada anda semua. Yang ada di sini daripada seorang teman, katanya, macam mana dia bunuh cicak tu nak mati? Dia bunuh pakai insecticide. Lizard are not insects. Woi, marah. Tapi
Katanya dia sembuh banyak kali mungkin mati lemas rimas dengan penyembuh serangga. Saya sendiri kalau spray semut ke lipas, saya sendiri tak boleh tahan bau busuk boleh sesak nafas. Ni kan cicak direct spray lagi tak tahu lah, mungkin dia kalis. Okeylah, pada anda suami-suami yang sedang main game malam-malam ni, hati-hati jangan jadi macam suami teman kita ni yang suka main game sampai tidur lewat malam. Jangan lupalah, jangan pandang belakang. Okey, esok saya akan kongsi lebih banyak pengalaman. Anda boleh hubungi saya di 66911897. Terus bersama dengan Ria 897 FM. Terima kasih dan selamat pagi.